Kita-Kita FM, suara dari tanah di bawah Bayu, dari gunung ke lautan, dari kota Belud sampai ke Kalabakan. Inilah suara rakyat Sabah, bebas, berani, dan berpijak di bumi nyata. Hari ini, kita kupas satu isu yang makin hangat menjelang pilihan raya negeri Sabah. 5 bekas pemimpin STAR jadi calon langsung GRS, setia, strategi atau sekadar survival. Pesan buat pengundi di Liawan, Sok, Bingkor, Tulid, dan Paginatan. Apakah kali ini Anda masih mahu bersama GRS yang menjanjikan kestabilan dan kesinambungan pembangunan? Atau Anda mahu kembali kepada STAR, parti tempatan yang kini berjuang sendirian atas nama kemandirian Sabah? Atau mungkinkah Anda mula menoleh ke Warisan dan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat yang juga melaungkan semangat Parti Anak Negeri untuk Rakyat Negeri? Pilihan ini bukan sekadar lambang bendera, ia simbol hala tuju Sabah. Apakah penundi mahu kekal bersama gabungan yang bekerja sama dengan Putrajaya atau kembali ke politik Sabah untuk Sabah? 5 nama besar STAR yang kini meninggalkan parti untuk kekal dalam GRS ialah Dato' Anwar Ayub Aman di Liawan, Dato' Elron Angin di Suk, Dato' Roba Tawik di Bingkor, Dato' Flovia Ngeng di Tulit, dan Dato' Abidin Madingkir di Paginatan. Kelima-limanya kini menunggu keputusan rasmi GRS sama ada mereka akan dicalonkan semula sebagai calon langsung pada PRN Sabah 29 November ini. Menurut laporan The Star dan Daily Express, mereka tidak menyertai mana-mana parti baharu, sebaliknya memilih untuk kekal menyokong kepimpinan Datuk Seri Haji Jinor selepas STAR menarik diri daripada GRS pada 1 Oktober lalu. STAR menegaskan keputusan keluar itu adalah strategi politik bagi menolak kerjasama GRS dengan Pakatan Harapan. Namun langkah itu dilihat mengundang perpecahan dalaman apabila 5 adun kanan STAR memilih arah berbeza. Melihat kepada rekod majoriti kemenangan mereka pada PRN 2020 di Liawan, Dato' Anwar Ayub Aman menang dengan majoriti 641 undi. Di Suk, Dato' Elron Angin menang dengan majoriti 1,232 undi. Di Bingkor, Dato' Robert Tawik menang besar dengan majoriti 5,070 undi. Di Tulid, Dato' Flovia Ngeng menang tipis dengan majoriti 544 undi. Dan di Paginatan, Datuk Abidin Madingkir mencatat majoriti 1,323 undi. Beberapa kerusi ini menunjukkan persaingan sengit dan boleh berubah arah bila-bila masa. Dan di Paginatan, Datuk Abidin Madingkir mencatat majoriti 1,323 undi. Beberapa kerusi ini menunjukkan persaingan sengit dan boleh berubah arah bila-bila masa. Dari sudut kekuatan, 5 pemimpin ini kekal bersama GRS simbol kestabilan dan kesinambungan. Mereka sudah berkhidmat di kawasan masing-masing dan dikenali pengundi. Ada kerusi seperti Bingkor yang dianggap kubu kuat dengan margin kemenangan besar. Bagi pengundi yang mahukan kesinambungan pembangunan, calon-calon ini masih punya kelebihan. Namun, dari sudut cabaran, beberapa kerusi seperti Tulid, Liawan dan Sok hanya dimenangi dengan ratusan undi. Bermakna undi boleh berpaling bila-bila masa. Jika STAR meletakkan calon baharu menentang mereka, undi penyokong tegar parti boleh berpecah. Sementara itu, Warisan dan PKDM semakin agresif dengan kempen Sabah untuk Sabah yang mungkin menggoda pengundi yang kecewa dengan perpecahan parti tempatan. Pengundi juga mungkin tertanya-tanya, adakah mereka ini benar-benar setia kepada rakyat atau sekadar bertahan demi kuasa? Lanskap kali ini jauh berbeza. GRS kini bekerja sama dengan Pakatan Harapan di peringkat negeri, sementara STAR dan Warisan menampilkan diri sebagai parti tempatan sejati. Ini meletakkan pengundi dalam dilema antara realisme politik bersama GRS yang dilihat stabil dan berkuasa, atau idealisme autonomi Sabah bersama STAR, Warisan, dan PKDM. Bagi kawasan seperti Liawan, Suk, dan Tulid, sentimen parti tempatan sangat kuat. Jika STAR, Warisan, dan PKDM bertembung sesama sendiri, undi mungkin berpecah dan memberi kelebihan kepada calon langsung GRS. Tetapi jika blok pembangkang bersatu atau menyokong satu calon utama, 5 calon GRS ini akan berdepan pertempuran paling getir sejak 2020. 5 bekas pemimpin STAR ini kini mempertaruhkan reputasi dan pengaruh masing-masing. Mereka tidak lagi sekadar membawa logo parti, tetapi membawa kepercayaan rakyat di kawasan mereka. Sabah kini menunggu jawaban besar.
Adakah rakyat mahu kesinambungan bersama GRS, Perjuangan Asal Star, atau Gelombang Baharu Warisan dan PKDM? Satu perkara pasti, pilihan raya kali ini bukan sekadar pertarungan parti, tetapi pertarungan jiwa dan hala tuju politik Sabah itu sendiri. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Sabah. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya, masih bersama Kita-Kita FM, suara dari tanah di bawah Bayu. Sila like, share, dan subscribe.